Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita masih dapat meneruskan seri-seri episod Ijlis Bina. Hari ini hari yang ke-6. Hari yang ke-6. Insya-Allah dalam pelajaran hari ini kita akan melihat satu lagi huruf hijaiyah, iaitu huruf ha. Iaitu huruf ha. Jadi pada hari ini saya mohon maaf kerana terpaksa bersiaran daripada atas kenderaan. InsyaAllah saya sedang menuju ke Tanah Merah. Alhamdulillah, hari ini program yang sangat padat. Pagi di Kota Baru, kemudian tengah hari di Kota Baru mesyuarat yang kedua, seterusnya petang tadi baru selesai mesyuarat lagi di kawasan Panji. Dan sekarang ni saya satu lagi program di Tanah Merah bersama dengan anak-anak muda Tanah Merah, insya-Allah. Jadi kita masih dapat teruskan lagi program Ijlis Bina. Ijlis Bina, insya-Allah perkongsian kita untuk sama-sama kita perhatikan dan kita sama-sama belajar dan kita berkongsi tentang tajuk-tajuk ilmiah. InsyaAllah sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini, insyaAllah program ini tidak akan berlangsung lama, hanya 15 minit sahaja. Hanya 15 minit sahaja setiap hari, insyaAllah. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat semua, sebagaimana yang telah kita lepasi episod yang lepas, kita telah membincangkan huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf tha dan huruf jim kemarin. Dan di antara huruf-huruf yang telah kita pelajari, huruf jim merupakan huruf yang paling kuatlah di antara 5 huruf yang telah kita pelajari. 4 huruf yang telah kita pelajari. Alif, ba, ta, tha, jim. 5 huruf. Jadi hari ini masuk kepada huruf yang ke-6 dan kita berada episod yang ke-7 lah. Maknanya kita berada pada episod yang ke-7. Jadi sementara tu boleh sahabat-sahabat boleh share lagi kepada sahabat-sahabat lain. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada episod yang ke-7, huruf yang ke-6, iaitu huruf ha. Huruf ha ini ada tiga huruf yang hampir-hampir kita sebut hampir dekat-dekat nak sama, iaitu huruf kha yang ada titik, huruf ha yang tak ada titik, dan huruf ha. Ha bulat, disebut sebagai ha bulat. Jadi itulah 3 huruf. 3 huruf yang kita katakan seakan-akan nak sama tapi tak serupa. Okay, hari ini kita masuk pada huruf ha. Kita ikut urutan alif, ba, ta, jim, ha. Okey. Seperti biasa, kita akan lihat huruf ha ini, huruf yang keluar daripada mana, iaitu makhraj. Di manakah makhraj bagi huruf ha? Dan apakah sifat-sifat yang membezakan huruf ha dan huruf-huruf lain? Maknanya apakah sifat-sifat yang membezakan huruf ha dengan huruf-huruf yang lain yang seakan-akan sama dengan huruf ha? Okey. Huruf ha yang pertama dari segi makhraj, tempat keluar, iaitu tempat keluar huruf itu sendiri. Okey, huruf ha keluar daripada mana? Huruf ha keluar daripada tengah halkum. Daripada tengah halkum. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang beraliran sains ataupun belajar biologi, ada satu istilah yang sangat rapat dengan huruf ha ini, iaitu epiglottis.
epiglottis iaitu tempat salur makan dan salur pernafasan. Jadi yang disebut dalam kitab-kitab kitab-kitab tajwid, antaranya ialah ha ini keluar daripada kawasan yang berhampiran dengan epiglottis, salur angin ataupun salur dia. Epiglottis ni dia tutup buka mengikut sebab itulah dalam sunnah Nabi SAW, adab kita minum air, tak boleh bernafas semasa minum air, untuk kesihatan. Jadi itulah hikmah bagaimana sunnah Nabi SAW mengajar kepada kita kaedah-kaedah yang boleh menjaga kita dari sudut kesihatan dan sebagainya. Okey, kita terus kepada bahagian perbincangan seterusnya. Jadi tadi kita sebut tentang ha keluar daripada mana? Keluar daripada tengah halkum. Jadi halkum kita ni ada yang disebut sebagai hujung halkum, pangkal halkum dan tengah halkum. Di manakah hujung halkum? Hujung halkum yang disebut dalam kitab tajwidnya ialah berhampiran dengan yang disebut sebagai berhampiran dengan hujung halkum tu berhampiran dengan apa ni? Hujung halkum berhampiran dengan kita punya anak tekak ataupun yang kita sebut sebagai anak tekak ataupun kita sebut dekat dengan lelangit lembut. Lelangit lembut, al-hanak al-a'la, al-hanakul a'la, iaitu lelangit lembut, di kawasan lelangit lembut. Okey, jadi tu hujung halkum. Hujung halkum, huruf apakah yang keluar daripada hujung halkum, nanti kita akan sama-sama lihat. Okey, hari ni kita nak sebutnya hujung dekat dengan anak tekak tadi, dan ada bahagian disebut sebagai bahagian tengah. Di tengah inilah keluarnya huruf ha. Keluarnya huruf ha. Bahagian tengah inilah keluarnya huruf ha. Okey, sebagaimana yang telah kita praktiskan sebelum ini, bagaimanakah cara untuk kita mempraktiskan untuk mencari di manakah makhraj setiap huruf itu, ialah kita matikan dia. Contohnya maka kita matikan pada makhrajnya, kita sangkutkan pada makhrajnya ataupun kita sabdukan dia okey. Ni dari segi makhraj. Tuan-tuan boleh berlatih di rumah, daripada rumah masing-masing. Okey. Kemudian, apakah pula sifat-sifat bagi huruf ha? Bagaimanakah sifat-sifat ini membezakan huruf ha dengan huruf-huruf yang lain? Okey. Yang pertama, ha ini bersifat al-hamsu ataupun kita sebut sifat hamas. Apakah itu sifat hamsu? Apakah sifat al-hamsu? Apa maksud dia? Jadi al-hamsu ini ialah kita melepaskan perjalanan angin ataupun udara. Kita melepaskan perjalanan udara. Okey. Yang kedua, tu sifat yang pertama bagi ha, dan al-hamsu ini termasuk sifat lemah. Dan sifat-sifat ni memang setiap harilah ustaz akan sebut, saya akan sebut setiap hari. Sama-sama kita belajar dan kita ingat, insya-Allah. Yang kedua, apakah sifat huruf yang kedua? Huruf bagi huruf ha ini, dia bersifat ar-rakhawah. Apa itu ar-rakhawah? Ar-rakhawah ialah melepaskan perjalanan suara. Melepaskan perjalanan suara. Semasa kita menyebut huruf-huruf yang bersifat ar-rakhawah, suara dilepaskan. Tidak melekat suara. Dia lawan kepada sifat syiddah.
sifat syiddah. Jadi lawan dia ialah ar-rakhawah. Jadi kita telah ada dua dah sifat lemah bagi huruf ha. Yang pertama al-hamsu, iaitu lepas angin, dan yang kedua ialah ar-rakhawah, melepaskan perjalanan suara. Yang ketiga, apakah sifat huruf yang ketiga bagi huruf ha? Yang ketiga ialah al-istifal. Al-istifal, apa maksud dia? Seperti yang telah kita bincang dalam episod yang lepas, al-istifal ialah kita tidak mengangkat lidah. Dan lebih khusus lagi saya nak sebut pangkal lidah. Al-istifal maknanya semasa menyebut huruf ha, lidah tidak diangkat, dia ke bawah. Sifat yang keempat bagi huruf ha ialah al-infitah. Kita telah ada 3 sifat lemah, dan yang keempat ni sifat al-infitah. Sifat al-infitah iaitu tidak melekat lidah ke langit-langit. Tidak melekat, lidah kita tidak melekat ke langit-langit, al-infitah. Dan yang kelima, huruf ha ini ada satu sifat yang kita sebut sifat kuat lah, iaitu al-ismat. Al-ismat, sebab ha ni berada di dalam. Macam lawan dia sebenarnya huruf yang bersifat al-idlaq, lawan kepada isma' ni ialah huruf-huruf yang berada di hujung. Jadi ha ni berada di dalam, dia agak sukar disebut, gitu. Jadi kesimpulan dia huruf ha ini ada 4 sifat lemah dan 1 sifat kuat. Yang paling menonjol bagi ha ialah sifat al-hamsu. Jadi itu ialah sedikit perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan huruf ha. Huruf ha yang sama dengan kerangka dia sama dengan huruf jim, cuma dia tak ada titik. Ha. Dan ada satu lagi huruf nanti kita akan masuk di hujung-hujung nanti, huruf ha yang bulat, ha bulat. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada petang ini berkaitan dengan huruf hijaiyah. Hari ini ialah huruf ha. InsyaAllah esok, petang esok kita akan masuk bagi huruf kha pula. Huruf kha. Di manakah makhraj bagi huruf kha? Apakah sifat-sifatnya? Tu insyaAllah. Jadi terus ikuti setiap hari perkongsian kami, dan insyaAllah jam 6 suku. Cuma hari ini terlewat sedikit, mohon maaf. Keadaan tidak mengizinkan untuk kami mulakan 6 suku. Kita mula 6:17 minit petang tadi. InsyaAllah setiap hari kita akan kongsikan dan kita akan share perkongsian untuk sama-sama kita belajar, kita murajaah insyaAllah. Dan program Ijlis Bina ini adalah program santai yang kami susun untuk sama-sama kita belajar, kita berkongsi, bermuzakarah, dan tidak terhad kepada tajuk-tajuk sahaja. InsyaAllah setelah habis episod berkaitan dengan huruf-huruf ini, kita akan masuk lagi dalam ada tajuk yang berkaitan dengan asas-asas ilmu qiraat, ada tajuk yang berkaitan dengan ulum dan sebagainya lah, hadis dan sebagainya. InsyaAllah program ini akan sentiasa berjalan setiap hari Sya'ban Ramadan, InsyaAllah. Sekiranya kami dapat teruskan lagi, InsyaAllah kita akan teruskan sampai bila-bila, doakan InsyaAllah. Jadi terus menyokong kami di Semiti Tahfiz Tok Guru, Sekolah Menengah Integrasi Trust Islam Tahfiz Tok Guru. Alhamdulillah kami telah mempunyai 44 orang pelajar, 26 orang pelajar lelaki dan 18 orang pelajar perempuan.
Doakan semua pelajar-pelajar kami yang kami cita-citakan mereka adalah generasi pertama yang menghafal Al-Quran di tempat kami, dan mereka juga menjadi generasi yang dapat mempelajari ilmu turas. Untuk makluman semua sahabat, di Semiti Tahfiz Tok Guru, pelajar-pelajar kami akan belajar juga kitab-kitab turas, kitab-kitab kalau kita istilahkan kitab pondok. Kami diberikan, alhamdulillah, ada tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dan juga berkemahiran, insya-Allah. Jadi itu sahaja perkongsian kami. Doakan supaya Semiti Tahfiz Tok Guru dapat menjadi pencetus kepada sebuah generasi Islam yang akan sama-sama mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ijlis bina. Wallahu a'lam.